Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya mengharapkan hari ini ialah hari yang bahagia bagi anda semua. Hari ini saya ada satu tips yang saya ingin berkongsi kepada anda semua, bagaimana saya boleh hilang 10 kilogram hanya dalam masa 1 bulan. Semasa tempoh PKP hari itu, saya telah melakukan beberapa program untuk menurunkan berat badan. Dan saya telah pun menjumpai satu program yang saya rasa cukup terbaik untuk kita ataupun untuk saya kongsikan bersama anda semua, iaitu mengenai bagaimana cara saya menurunkan berat badan saya daripada 80 kilogram kepada 70 kilogram hanya dalam 29 hari tanpa berlapar. Jika kita lihat kalau kita nak dapatkan coach ataupun nak dapatkan orang yang boleh memberi tunjuk ajar pada kita, mungkin kita perlu memberi sedikit bayaran. Tapi dalam perkongsian pada kali ini, saya ingin bincangkan ataupun kongsikan kepada anda semua bagaimana cara yang terbaik cara yang terbaik untuk kita menurunkan berat badan tanpa berlapar, tapi kita boleh makan apa yang kita nak. Cuma dalam program training yang saya buat ni, ini saya buat secara sendiri sebenarnya, melalui pembacaan saya berdasarkan atuk Google, pakcik Google semua, bagaimana cara yang terbaik untuk mengurangkan berat badan. Apa yang saya buat sepanjang tempoh 28 hari tersebut ialah saya telah melakukan diet kalori. Kalau kita bincang tentang kalori, apa itu kalori? Kalori ialah kandungan makanan. Kalau sebut pasal kalori saya pun tak pernah pasti sangat, tapi kalori ni ialah kandungan sesuatu makanan. Sebagai contoh, kalau ambil nasi lemak, kita ada 650 kalori. Sebagai contoh, jika ada nasi lemak ayam lah, biasanya kalorinya terlalu tinggi. Sebab kalau ikutkan nasi ni, biasanya dalam 2 senduk dalam 120 kalori macam tu. Dan macam mana cara kita nak diet kalori? Saya akan bincang kepada anda semua macam mana cara kita nak diet kalori. Diet kalori ni, apa yang saya buat pertama sekali ialah saya install terlebih dahulu MyFitnessPal. MyFitnessPal. Jika kita sebut MyFitnessPal ni, kalau sebut fitness pun kita dah tahu kan, fitness tu ialah melihat kepada tahap kecergasan kita. Bila sebut my ni maknanya ialah diary ataupun apa yang perlu kita buat berdasarkan MyFitnessPal tersebut. Kalau kita lihat dalam diary, dalam MyFitnessPal tersebut, dia ada diary, kemudian ada goals, dia ada challenge, dia ada banyak lagi. Tapi apa yang saya nak tekankan mengenai diet kalori pada hari ini ialah kita download dulu MyFitnessPal. Kita tetapkan terlebih dahulu berapa kalori yang perlu dalam sehari berdasarkan tubuh badan kita. Contohnya saya sebelum ni, macam mana cara saya nak kurangkan berat badan sepanjang 28 hari ni. Diet kalori yang saya buat ialah saya lebihkan pada protein, karbo nombor 2, dan yang ketiga fat. Lebih protein, karbo dan juga fat. Baik. Macam mana cara kita nak gunakan MyFitnessPal, nanti saya akan tunjukkan kepada anda semua videonya. Dan seterusnya kita akan bincangkan mengenai berapa, macam mana cara kita nak kira kalori sebenarnya. Macam mana cara kita nak kira kalori. Macam saya dengan berat 80, dengan tinggi 173 cm, dengan BMI-nya mencapai sehingga 26.1. Seingat saya 26.1 macam itulah BMI saya. Dan sekarang BMI saya ialah 24. 24. Sebab bila kita dah buat diet kalori tu, kita boleh lihat bahawa tingginya daripada 26 turun kepada 24. Maknanya kalori ini ialah apa yang perlu kita makan dalam satu hari. Contohnya saya hanya memerlukan 1800 kalori. 1800 kalori. Dan dalam video saya ini, selepas apa yang saya bincangkan mengenai diet kalori, ini adalah video berkaitan dengan MyFitnessPal. Macam mana kita nak set up diary kita, macam mana kita nak set up BMI kita, macam mana kita nak capai apa yang kita nak,
Macam mana kita nak melihat kepada goals kita tersebut, goal kita, contohnya kita nak turunkan berat badan daripada 70 kg kepada 60 kg, dengan hanya menggunakan MyFitnessPal. Kalau saya, bila saya menggunakan MyFitnessPal tersebut, saya buat setelah kita set up terlebih dahulu berapa yang kita ingin capai supaya berat badan kita menurun. Contoh macam saya akan ambil 40% protein, 40% karbohidrat dan 20% fat. Macam mana cara kita kira? Dalam MyFitnessPal dah tunjukkan setiap makanan yang kita ambil telah pun dinyatakan kalori. Maknanya kalori yang dinyatakan itu, kita hendaklah bijak dalam menganggarkan kalori-kalori tersebut. Jika kita menipu dalam kita menganggarkan kalori, maka hasrat kita untuk turunkan berat badan pun tidak akan tercapai. Bila tak tercapai, macam tak seronoklah kita kan. Jadi cara yang terbaik ialah dalam MyFitnessPal, saya nak tekankan di sini, mesti jujur, mesti kita cuba ikut yang terbaik. Sebab saya adalah peminat Nescafe. Sepanjang saya diet selama 28 hari, saya tidak pernah tinggalkan Nescafe. Tetapi saya diet lebih kepada diet pengambilan makanan seperti protein, karbo dan juga fat. Kalau kita lihat Nescafe ni lebih pada fat sebenarnya. Lemak yang terlalu banyak. Tapi disebabkan minat, memang susahlah nak tinggal. Tapi tak apa. Yang penting ialah diet kalori kita. Saya macam saya janji sebentar tadi, nanti selepas dia video ni, saya akan tunjukkan sedikit ataupun satu video khas untuk diet kalori. Sekian saja perkongsian saya, hanya diet kalori, berapa yang perlu kita ambil dalam satu hari untuk mencapai berat badan yang ideal jika kita mengalami masalah obesity. InsyaAllah saya harap perkongsian ini dapat kita sama-sama manfaatnya. Seperti saya beritahulah, bila sebut tentang diet kalori ni, maknanya berapa kalori makanan yang boleh kita ambil untuk mencapai berat ideal kita. InsyaAllah kita sama-sama cuba dan mengharapkan keputusan yang terbaik dengan usaha yang terbaik. Dan yang penting, mesti jujur dengan diri sendiri kalau nak kurus. Bukan senang nak kurus dan bukan susah untuk kita membesar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.